أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نزوله Rabbi syri sadri wa yassir bagi umur yang masih ada ini dapat kita mengisi dengan suatu pengisian ilmu supaya kita benar-benar berfungsi sebagai hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena melihat, merenung balik sama ada kita ini berfungsi ataupun tidak berfungsi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berfungsi ataupun tidak berfungsinya seorang itu sebagai hamba kepada Allah, pertama sekali ialah kita kena lihat cara hidup kita mesti berbetulan dengan akidah. Satu, hidup kita mesti berbetulan dengan akidah di segi pegangan kita, di segi keyakinan kita. Yang keduanya, kehidupan kita mesti berbetulan dengan syariat, dengan peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, akhlak manusia mulia seorang tadi ialah kerana akhlaknya, bukan kerana banyak ilmu. Kalau ilmu dia hebat, ilmu dia banyak, tetapi akhlak dia tidak ada, mana ilmu tadi tidak menjadi sebagai pelindung dia. Ilmu tadi maknanya tidak memberi manfaat kepada dia. Hina manusia ialah kerana buruk akhlak dia. Mulia seorang tadi ialah kerana mulianya akhlaknya. Kita kena ingat hidup ini adalah suatu perjalanan. Lihat, hidup kita adalah suatu perjalanan dari satu alam ke suatu alam ke suatu alam. Daripada alam ruh ke alam rahim, ke alam pana, ke alam barzah, ke alam akhirat. Itulah perjalanan yang perlu kita tempuh. Yang tinggal berbaki lagi dua alam. Semua manusia ini dia kena melalui proses ini. Tetapi perjalanan alam pertama tadi dia tak berkekalan. Dia ada kesudahan. Di alam roh kita semua dihimpunkan Allah Ta'ala jadi serentak. Allah tanya berita, alastu bi rabbikum, apakah kamu mengaku aku ni Tuhan kamu? Allah tanya kepada kita ni alam roh dulu. Khalu, semua kita menjawab, bala syahidna, ya memang kalah Rabb Tuhan. Rabb maknanya yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur cara hidup. Allah yang mengaturkan. Dia menentukan rezeki kita, dia menentukan nasihat kita, menentukan sakit kita, menentukan kehidupan kita. Allah yang tentukan, bukan kita menentukan. Kita hanya usaha ikhtiar. Yang menentukan Allah yang menentukan kita. Dia tak berapa lama dia keluar. Dia keluar pergi mana? Dia menempuh di satu alam. Siapa tu? Kita lah. Duk cerita-cerita ni cerita kita, bukan cerita orang lain. Kita sama-sama, termasuk saya, tuan-tuan dan puan, kita pernah duduk di alam rahim, alam perut mak kita. Dia juga tak lama. Habis-habis pun 9 bulan ataupun 12 bulan saja. Di dalam rahim tu dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lemas, tak apa. Cuba tu renung. Kita ni senang-senang je. Hari ni tuan-tuan tengok. Daripada tingkat 3, lahir-lahir dicampak. Ada cerita kan ni. Anak baru lahir, dia campak tingkat 3, pom jatuh. Kucing tu dia gunggung tu, monyet tu dia gunggung tu kejar. Sebab apa tu? Sebab kemanusiaan, sifat insan tadi bila dah tidak ada pada seorang tadi, waktu itu dia berfungsi sebagai binatang. Sebab tu nilai manusia tadi bukan batang tubuh dia tu manusia. Insan ini, sebab insan ini sifat yang Allah anugerah kepada kita.
Dia juga tak berapa lama tuan duduk situ, dia akan keluar di alam ketiga. Alam ini nama dia alam fana. Dia akan binasa. Dia akan berakhir. Seronok macam mana pun dia akan berakhir. Suka macam mana pun dia akan berakhir. Tuan datang sini pun ada penamatnya. Sampai pukul 9 semua nak kena balik. Ada penamat dia. Jangan risaulah. Dia ada penamat dia tuan. Tak ada siapa nak tunggu sampai 2 pagi sini. Makna ada penamat, tuan nak balik juga. Tuan tidur sini nyenyak sedap pun ada penamat dia. Pukul 5 pagi tuan dah bangun dah. Sedapnya pun dia jaga. Makan sedapnya pun mana satu hari makna sampai satu masa dia sedap, hilang kesedapan tadi. Alam ini. Di alam dunia, alam fana inilah yang perlu kita lakukan proses yang sedang kita duduk ni, kita sedang buat pengisian. Di proses yang kita lakukan untuk menentukan pencapaian kita, menentukan kejayaan kita di alam akhirat, ini sini proses dia. Tuan-tuan ingat di mana proses dia? Tuan rasa di mana proses ni? Kita nak selamat sana, di mana proses yang perlu kita lakukan? Di mana kita nak buat? Nak proseskan supaya memastikan kita selamat alam barzakh, di mana proses yang perlu kita lakukan? Agak di mana? Di alam barzakh. Di alam rumah kita dulu. Dia sebab mana kita ni keluar-keluar orang Melayu ke Islam, ada terus proses itu dah selamat. Itu platform dia ataupun itu akan password dia. Di sinilah proses yang menentukan. Di sini kita kena cucuk tanam untuk dapat hasil di sana. Ini proses dia tuan. Kita tak tahu siapa yang berjaya sekarang. Tak tahu. Tuan-tuan agak siapa yang kita yang paling senang? Siapa yang senang ni? Belum tentu. Kalau tuan senang mana-mana pun hebat, duit ringgit banyak, kaya pun, belum tentu maknanya berkekalan, belum tentu kesenangan tau. Wa mal hayatud dunya illa matul ghurur, tipu daya. Al-ghurur. Kita ni selalu terperangkap al-ghurur, tipu daya. Proses penentuan ni maknanya tuan, dua alam ke depan ni maknanya selamat tak selamat kita, proses dia bermula alam barzakh situ. Kalau selamat di alam barzakh, mana alam akhirat selamatlah. Kalau alam kubur dah tersangkut, situ tersangkut berterusanlah. Tuan, kan tak tahu, kita tak tahu, saya tak tahu, tuan-tuan tak tahu nasihat kita ni selamat tak selamat ni. Tuan-tuan kan selamat kan ni? Kita dah selesa, sihat, alhamdulillah sihat. Mana tu? Selamat. Mana tu? Rasa nak berjalan-jalan. Belum tentu tuan. Sekarang kita ke proses olah balik, maka sebab tu kita tak jemu-jemu. Datang cara ilmu, nak belajar, nak cek balik di mana kesilapan. Tujuan kita datang belajar untuk nak memeriksa balik, nak buat pemeriksaan mana salah silap. Kita kalau tulis surat kepada siapa pun kita cek, baca balik. Type surat mana nak hantar surat, kita cek balik. Di segi perkataan, di kalimah ayat susun betul tak apa, cek balik. Kita juga kena periksa balik. Apa yang kita buat ni kena cek balik. Yang cek lebih penting yang ini dalam bab yang kita belajar malam ni, maknanya tentang riak. Tuan, masa kita tak banyak. Antara umur 15, 23, masa kita cukup banyak. Waktu umur kita 15 sampai 23, masa cukup banyak. Cuba tuan tengok budak anak-anak kita. Dia kayuh bersekar kulu kili. Tu terperasan tak? Masa dia banyak free. 8 masuk rumah, dah makan, dia minum. Masa ni masa cukup banyak masa dia. Tapi dia tak beruang, dia duit tak banyak. Kadang boleh beli aiskrim boleh lah maknanya. Masa dia tak banyak. Duit tak banyak. Tetapi maknanya masa dia banyak. Dia sihat, dia ada tenaga. Kalau tak ada tenaga macam ada kayu bersekar. Tuan-tuan kayu bersekar sampai ke kedai Haji Salam. Mencungak dia. Dia tak biasa steady. Bila umur sampai 23 sampai 60, waktu ini kita mulai sibuk. Zaman persekolahan pengajian kita mulai sibuk. Masuk alam kerjaya kita dah mulai sibuk. Masa kita tak banyak. Nak berjalan pun kena ambil cuti. Nak apa lagi? Kenapa cek balik maknanya. Sakit demam nak pergi ziarah kawan pun kena cek balik.
Hari kerja tak hari kerja. Kita kumpul sebanyak mungkin duit banyak, tapi nak berjalan terhad. Sedar-sedar umur 60 terhenti, tertuduk, penjeng. Bila masuk umur 60 kan dah sampai akhirnya, masa dah banyak pula. Masa cukup banyak, duit pun banyak. Dia nak asal makan-makan tapi tak ada makan pula. Dia rasa nak melancur sana semua boleh, tapi pergi lutut sakit lah. Lutut tak berkuat. Berapa hari tu nak pergi seminggu, 10 hari. 10 hari tak dapat. Dah mula terhad. Tapi waktu tu masa dia panjang, masa. Silap-silap masa dia panjang tapi dia terlantar di rumah, tak boleh nak jalan juga. Masa cukup banyak. Kadang kalau kelapangan ada sihat pun ada, masa dia banyak, tapi Tuhan tutup hidayah tak ada pula. Ada ustaz malam tu sebut, dia ingat ke lepas Covid ni okey ramai. Sama juga. Apa sebab tu? Kita ingat masih belum sah lah semua. Mungkin ada sikit kesedaran pada kita. Rupanya tak ada juga. Rupanya hidayah ni milik Allah, tuan. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Yang dia akan bagi kepada siapa saja yang dia kendak. Hidayah milik Allah, dia akan bagi kepada siapa hamba yang terpilih. Hamba yang Allah Ta'ala pilih sebagai kekasihnya, Allah Ta'ala akan beri hidayah dia, bagi dia tunduk. Sami'na wa ata'na, dia dengar, dia tunduk perintah. Hati dia berat cenderung untuk nak melaksanakan kebaikan, dia cenderung. Itu hidayah, bukan kebetulan. Tuan datang sudah kerana Tuan rajin, bukan Tuan hebat pun, tapi Allah yang pilih tuan-tuan. Itu nama dia hidayah. Orang lain sihat macam tuan juga, tapi kadang dia tak boleh. Kita bila baca Quran kena ingat, kena rasa takut. Bukan takat baca saja. Bimbang-bimbang takut kita ni Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Takut Allah Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim, kami akan seal, kami akan tutupkan pintu-pintu hati mereka ini daripada cenderung nak melaksanakan titah perintah kami. Tutup, seal pintu hati. Wa ala sam'ihim, kami tutupkan pendengaran mereka ini. Yang buta ni, yang tak dengar ni, bukan telinga tapi hati yang tak dengar. Kami tutupkan pendengaran mereka ini, dia berat nak mendengarkan benda kebaikan. Wa ala absarihim, kami tutupkan penglihatan mereka ini. Dia tak nampak. Dia lalu surau, dia lalu masjid, lalu, tapi dia tak singgah. Kami tutup penglihatan mereka itu. Bila dia dengar azan, tak dengar, dia dengar. Tetapi maknanya dia tutupkan pendengaran mereka, hati dari mereka itu, daripada hati untuk nak mendengarkan. Ghisyawah, Allah Ta'ala kata, kami tutup rapat serapat-rapatnya, walahum azabun azim, bagi mereka ini azab yang sangat pedih. Mana? Di alam akhirat kelak. Man amila salihan falinafsihi wa man asafa 'alaiha. Barang siapa amal soleh, balik pada dia. Barang man asaf 'alaiha, barang siapa buat kejahatan, balik pada dia. Proses ni buat mana? Masa dunia lah. Hasil dia maknanya keputusan dia nu di akhirat lah. Duk cakap untuk saya lah, untuk tuan-tuan lah. Kita kena menguruskan diri kita di mana kita letak. Sebab tu saya sebut, kita kena ada target kita. Dalam ibadah pun juga kena ada target. Bila target ada dalam nak laksana ibadah, tak timbullah sifat riak yang nak kita baca ni. Sifat ujub tak datanglah bila kita buat tadi, kena ada target dia. Tetapi bila kita buat tanpa ada target, rasa nak buat, bila dia buat dia datang perasaan sendiri, datanglah sifat riak tadi. Dia nak ada target dia.
Bala target kita maknanya okey, tiap-tiap malam aku pastikan aku tidak tinggal tahajud mesti aku buat. Dia target dia maknanya pastikan tiap malam sebelum dia tidur Al-Waqiah Tabarakalladzi dia akan tinggal target. Bila sampai dia tak boleh tidur lagi tak buat. Target tak timbul lah nak rasa aku hebat. Tak timbul sebab apa dia buat tadi dengan ada target dia. Marilah ustaz-ustaz mari semua cerita kebaikan untuk kita. Semua ustaz-ustaz yang datang duduk sini ni semua cerita ni nak mengajar nak selamat kita tau. Bukan cakap ikut sedap, datang nak selamat kita. Maka sebab itu yang kita nak bincang malam ni maknanya satu tajuk yang besar. Ni nak cerita ni benda nak menentukan kita bahagia selamat tak selamat di sana ni. Ni duk cerita ni cerita sekarang ni. Baru kita masuk tajuk kita malam ni muka surat 76. Bab apa ni? Bab riya. Riya ni apa dia? Sifat yang tercela. Riya ni apa dia? Sifat yang boleh menjahannamkan amal ibadah kita. Riya ni apa benda? Sifat yang boleh membatal seluruh amal ibadah yang kita buat. Tapi kita tahu dia ni penyakit lebih bahaya daripada penyakit kanser. Di dalaman siapa pun tak tahu. Sifat wujud siapa tahu? Pada diri masing-masing. Bila ada ada sebab ni. Tapi bila kita tak ada, oh rupanya penyakit ni wujud. Oh riak rupanya begini. Bila kita tak belajar tak apa. Masalah bila kita belajar kita tahu. Maka kita kena jadi dia sebagai sempadan, batu sempadan bagi kita. Baik. Ubat bagi riak. Maknanya penawar bagi riak. Dan ketahuilah hai talib, hai orang yang menuntut, ketahuilah, ambil tahulah bahawa ubat bagi riak itu menolak segala sebabnya yang 3 perkara. Yang pertamanya ubatnya jaga suka dipuji. Jangan duk syok orang puji kita. Yang kedua takut dicela. Yang ketiga tamak. Suka orang puji, takut dicela, tamak. Dicela. Kalau kita faham orang cela belakang, orang tu buat ibadah kat kita. Yang pertama suka dipuji. Adapun sebab riak pertama suka dipuji, seperti mereka yang menerkam, makna menyerbu, bahasa lama ni, yang menerkam musuh yang banyak dalam peperangan supaya dikatakannya orang yang berani. Nak bagi tahu, kata nak bagi suka dipuji, dia nak bagi tahu pada panglima dia, nak bagi tahu ketua dia bahawa dia adalah yang hebat dalam peperangan. Dia akan apa? Dia buat tadi mana? Buat tu adalah perbuatan buat. Tetapi terselit di hati dia tadi maknanya rasa hebat. Aku ni berani. Buat dah luar dah. Tetapi benda lintasan hati itu nak bagi kita ni hebat. Kita buat nak bagi kita dah hebat. Umur pada macam 60 perkataan ni dia tak hebat. Buat apa tak hebat dah. Dia tak ada hebat dah. Hebat ni masa dulu. Masa umur 30, 40. Masa 60, 70 ni hebat apa. Itu tenaga dah tak ada. Dan ubatnya seperti ubat pada suka dipuji tadi, obat seperti yang telah terdahulu pada ubat bagi kasih kepada kemegahan. Jangan suka kemegahan. Iaitu ia mengetahui bahawa pujian itu kesempurnaan yang diwahamkan sahaja. Pujian itu kesempurnaan yang diwaham. Was. Pujian tu tak dapat apa kat kita. Orang puji kita tak dapat apa-apa. Kita duk perasan duk syok sendiri. Baguslah. Kita pesyok orang puji, dia perasan duk syok sendiri. Live duk senyum sesuatu, masuk bilik depan cermin duk senyum sesuatu. Ish. Ni penyakit ni. Kalau kita tak belajar, tak tahu kata ni apa penyakit. Yang sebabnya ni nak selamatkan semayang kita, semua ni penyakit ni boleh rosak habis ni.
Jangan maknanya orang puji kita maknanya kita perasan. Tetapi bila kita sebut tadi kita jaga begini, tak ada kau puji lah macam mana pun. Jadi kalau kita sayang sahabat-sahabat kita ni, jangan sekali-kali kita puji di hadapan. Puji di belakang tak apa. Oh bagus alhamdulillah dah. So, kita ini tu ni. Di belakang. Jangan depan kau ni bagus lah gini ni. Apa dia dapat? Orang kita puji apa dia dapat? Kesian kat dia. Bila dia datang maknanya perasaan diri sendiri, dia syok sendiri, habis. Kitalah yang merosakkan dia. Kena jaga ya, jangan puji depan. Nak puji belakang tak apa. Bukan sebenarnya yang sebenarnya. Dia bukan pujian kesebenarnya yang sebenar yang dia dapat. Semua puji-pujian ni dia balik kepada Allah. Saya dah sebut dulu. Puji hamba bagi hamba balik kepada Allah. Puji hadis bagi hadis balik kepada Allah. Bukan pada kita. Dia ni rajin budak ni. Dia macam budak lain. Tapi dia buat cara orang muda ni. Bagus budak ni. Dia bercampur untuk tua begini. Kita puji belakang. Puji tu mana Allah. Allah berdaya dia maknanya. Balik kepada Allah lah. Maka sebab jangan puji dia depan. Puji hamba bagi hamba nama dia. Puji hadis begini, hamba bagus begini. Balik kepada Allah. Allah yang bagi kerajaan dia. Dia ni pemurah betul. Pemurah tu tak ada pakai kita. Nuh, murah bagi Allah. Sebab Allah yang bagi mana hati dia pemurah. Balik kepada Allah. Puji hamba bagi Allah maknanya puji kita pada makhluk, pada khalik, pada Allah. Alhamdulillah ini rezeki. Rezeki itu balik siapa bagi rezeki? Allah. Rezeki ni dia datang dalam keadaan tak sangka-sangka. Gaji ni maknanya kita dah tahu. Pendapatan kita okey sekian. Kita dah tahu. Kita boleh bajet siap-siap dah. Tetapi rezeki ni datang tak sangka-sangka. Malam ni alhamdulillah saya dapat datang rumah kuliah. Rezeki kadang orang datang jumpa kita. Lama betul tak jumpa tu. Kadang orang hello kita 10 tahun 5 tahun saya dapat nombor telefon tuan sekian. Tuan sihat ke? Orang tanya sihat simple je. Sihat alhamdulillah. Dia tanya mudah-mudahan tuan selamat. Mau rezeki. Rezeki dah tu. Rezeki dah tu. Rezeki ni bukan duit. Rezeki ni orang senyum kat kita pun tenang hati. Rezeki. Orang datang dia apa khabar? Tengok kita kasih sayang tengok apa tuan. Lama tak nampak. Berapa lama tak nampak? 4 bulan. Datang apa? Rezeki. Maka tiada faedah baginya. Faedah tak ada kat kita. Yang memberi manfaat pada kita Allah. Allah akan bagi ganjaran. Bahkan rugi semata-mata bukan dunia rugi tuan, akhirat lebih-lebih lagi. Ini yang bimbang saya dah sebut ni sikit ni. Takut kita jadi muflis. Apa makna muflis? Nabi Muhammad. Ya sahabatku, mau muflis. Apa itu muflis? Sahabat kata muflis ini orang yang tidak ada harta, susah, bankrupt. Nabi kita dah. Orang muflis ni mereka yang hadir hadapan Allah Taala di akhirat kelak, yang tidak membawa sebarang suatu pun amal kebajikan, pahala langsung tak ada pahala. Situ pun pahala dia tak dapat. Siapa pun tak boleh tolong dia. Itulah muflis nama dia. Di dunia ni muflis kadang mau nama muflis tak pakai kereta juga, motor juga pakai. Cuma dia tak boleh, kalau gaji tak boleh terima, maknanya ini pakai tembak cek. Ada roh konselum. Dia sampai pencen dia, sampai kerja dia, sampai jawatan pengarah. Dia tu gaji dia pakai cek. Terpaksa bayar pakai cek tiap-tiap bulan. Kalau bank potong. Nak makan apa? Itu muflis. Tetapi muflis di akhirat sahabat-sahabat semua, siapa pun tak boleh tolong. Siapa pun tak boleh. Doa pun tak sampai terhijab. Doa pun tak sampai. Dia tak dapat apa-apa pun.
Dunia dulu banyak ada sedekah sana begini-begini ni, langsung tak datang pahala pada dia. Apa sebab ni? Ni penyakit dia sebut ni. Bab ni jangan kita pandang ringan, ni penyakit ni. Penyakit ni mungkin daripada saya, mungkin daripada sahabat-sahabat, kita tak tahu. Cuma kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hindarlah penyakit yang ada pada kita. Jangan terhinggap penyakit ni pada kita. Dan lagi obatnya, ia mengetahui bahawa cercaan Allah Ta'ala dan siksaannya pada hari akhirat, kelak hari kiamat nanti. Obatnya kita kena tahu bahawa penyakit ni tadi maknanya akan dapat cercaan Allah Ta'ala dan siksaan semata-mata ganti dia siksaan Allah Ta'ala. Bila penyakit ni hinggap pada kita, ganjaran dia siksa bukan pahala. Maknanya tak selamat. Diriwayatkan bahawa orang yang riak itu diserukan kepadanya pada kiamat dengan 4 nama. Dan diriwayatkan bahawa orang yang riak itu diserukan kepadanya pada hari kiamat dengan 4 nama. Ya Murabbi, Ya Ghawi, Ya Fajiru, Ya Khasiru, izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Wahai orang yang riak, diseru di akhirat kelak. Wahai orang yang riak, wahai orang yang sesat, diserukan nama kita diganti dengan nama riak. Wahai orang yang sesat, dia apa tu? Sesat tu punca dia di dunia dulu. Sesat kita yang buat sesat kita. Wahai orang yang jahat, wahai yang rugi, pergilah. Izhab fakhudh ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Pergilah, ambillah pahalamu. Allah, dia halalkan kita ni tuan-tuan. Pergilah, ambillah pahalamu daripada mereka yang engkau beramal kerananya. Allah Ta'ala halalkan kita ni, engkau pergilah, ambillah pahala ni, mohonlah selamatan kepada orang yang kau harap pujian dia dulu. Nak cari di mana? Yang duk puji sangat dia ni, dia duk rajin puji kita, kita suruh orang puji tadi. Allah perintah kamu pergilah, ambillah pahala pada dia. Boleh bagi? Siapa boleh bagi pertolongan hari itu? Syafaat ni Rasulullah SAW yang akan bagi syafaat. Dia akan halal. Izhab fakhuz ajraka mimman amilta lahu fala ajra laka indana. Pergilah, ambillah pahlamu dan mereka yang engkau beramal kerananya, maka tidak pahala bagi engkau di sisi kami. Tuhan tak ada. Pada kami ni langsung simpanan tak ada. Kita pergi bank nak curut nak ambil duit. Bank kata mana duit? Duit simpanan tuan tak ada, kosong. Akaun kosong. Simpanan dalam akaun dah kosong. Nak ambil apa je Bren? Tak ada. Kosong. Izhab, pergi. Pergi minta. Nak siapa kita? Nak minta. Mana kita nak cari? Waktu itu nafsi. Dunia yang kita nafsi, di akhirat nafsi. Maknanya masing-masing lah tamat. Tak ada siapa nak beli suami ke isteri ke anak, tak ada siapa nak beli masing-masing. Nafsi. Kau boleh lepas ada Ustaz tuan. Nak terima buku cerita amalan tu, nafsi. Terima apa tu? SPM, Sijil Padang Mahsyar. Nak terima Sijil Padang Mahsyar ni, sama ada keputusan dia macam mana? Keputusan kita sekarang tak tahu apa yang kita buat ni, tuan tak tahu. Kebaikan kita buat, apa yang kita suka, semua tadi keputusan tak tahu lagi. Kita ada sebut, oh ni pahala banyak ni. Datang bila ilmu ni kita berala taman Raudhah. Raudhah ni maknanya Raudhah. Kalau di Madinah, Taman Raudhah dalam Masjid Nabawi. Taman Raudhah ni memang tempat Nabi mengajar para sahabat. Kawasan Raudhah kapit hijau tu maknanya Taman Raudhah. Maknanya tempat Nabi mengajar para sahabat, itu nama Taman Raudhah. Taman Raudhah ni maknanya tempat ni. Jadi majlis ilmu ni Taman Raudhah.
pahala dia subhanallah. Tapi keputusan kita tak tahu lagi. Keputusan kita tak tahu lagi. Kita dapat keputusan terbaik tak terbaik. Lulus tak lulus, memang masuk dia pergi anak belajar pergi. Anak pergi dah periksa dia pergi. Lulus tak lulus tahu tak? Memanglah dia pergi masuk dia periksa. Balik sama-sama. Tapi keputusan sama tak sama? Macam anak kita lah. Dia kata dia satu kelas lah. Dia mesti duduk sama-sama lah. Keputusan bila keluar sama tak sama? Sama tak sama? Macam kita bekerja lah. Orang ni dapat bonus sebulan, orang ni bonus 3 bulan, orang bonus setengah bulan, orang ni sampai 4 bulan. Sama tak sama? Pergi hati sama. Pukul 8 pergi 5, 8 pergi 5, kan 8 5. Tapi kenapa tak sama? Prestasi kerja dia. Kita prestasi kita sebagai hamba kepada Allah sama tak sama? Tak sama. Tak tahu. Pergilah, ambillah pahlamu daripada mereka yang engkau beramal kerananya, maka tidak pahala bagi engkau di sisi kami. Kita tak rasa bimbang lah. Saya kata saya lah, kita rasa bimbang tak? Kita rasa selesa tak duduk? Kita kadang-kadang rasa selesa ni. Duduk ni kadang-kadang rasa selesa. Macam kita bicara orang meninggal lah. Kalau lah selalu tak ada apa. Saya sekali pergi pergi kubur tapi kadang selalu pergi biasa. Bila biasa dia selesa. Macam kita pergi kubur lah, sekali pergi kena petang lah, tengok pergi kena asrah. Kalau dia biasa pergi tak ada apa, sikit tak rasa apa. Sebab dia biasa. Kita biasa. Seolah-olah tak ada apa-apa. Seolah-olah apa yang kita buat ni rasa tak dinilai. Tidak ada penilaian. Seolah-olah semayang kita buat, puasa buat semua kita, seolah-olah tak dinilai. Kita rasa tak, balik habis kalau habis. Kita tak rasakan apa yang kita buat dinilai oleh Allah Ta'ala. Ni duk catat ni ke kanan ni. Ni kita sedang duduk ni, malaikat sedang kembang sayap ni. Bukanlah hadis musikah hadis jilid yang pertama. Shift malaikat ni ada 2 shift. Pertamanya pada subuh sampai maghrib, sampai asar tadi. Daripada asar maghrib sampai subuh pergi subuh. Satu kumpulan malaikat ini disebut dalam hadis musikah hadis jilid yang pertama ni, hadis sahih. Dia akan tengok benda kelompok manusia. Dia tengok yang ni duduk kedai kopi, yang ni minat ilmu, oh ini nak main bola ni. Tetapi bila dia jumpa kelompok manusia yang sedang duduk dalamnya ilmu, lantas dia akan kembangkan sayapnya. Kembang sayap. Dia akan kembangkan sayap ini, dia naungkan. Sebab tu kalau kita buat satu ilmu, baru datang himmah kepada kita. Kita datang belajar dengan himmah. Nak bagi himmah ni, nak buat satu bagi himmah macam mana nak buat? Nak pergi datang dengan himmah. Himmah ni tuan-tuan, dengan kehendak hati. Maka malaikat ini subuh esok dia akan menghadap Allah. Ya Rabb, semalam dalam tinjauan kami jumpa kelompok manusia dalam ilmu, kami kembangkan sayap. Jumpa kelompok manusia, dia tak kira banyak lagi sikit. Allah Ta'ala kata, tidak ada seorang pun, aku ampun semua dosa mereka. Aku akan ampun semua dosa mereka yang berada dalam ilmu itu. Kita terasanya nak keluar kelas ni, majlis ni, keluar di depan pintu ada orang tunggu, dia pakai RM10 seorang. Kita terasa, malah ni dapat RM10. Dapat tapa pula satu. Terasa kita ni jadi tetamu surau. Tapi kita tak melihat
ganjaran Allah Ta'ala bagi malaikat kemar rahmat tak nampak. Di akhirat itu baru kita nampak ganjaran. Dia kata beriman kerana ghaib, yakin. Nabi takkan cakap satu melainkan wahyu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak yakin ke? Ya. Tak yakin ke? Rasulullah yang beritahu mengkhabarkan para malaikat akan kembangkan sayapnya menaung orang yang punya ilmu ni. Tak sehebat kita jadi temu Allah. Kita tak sehebat aja jadi temu Allah talib ini. Kita tak sehebat kita ni dalam keadaan rezeki, mendapat rezeki Allah. Ada orang lain sahabat kita sedang bekerja lagi, waktu ini sedang bekerja lagi. Ni, kadang kalau sahabat kita tengah dalam perjalanan lagi balik pada kerja tuan. Kita boleh mana kita Tuhan pilih. Sampai waktu selesa kita buat. Tak rasa tenang ke? Tak ada seorang pun yang datang malam ni susah hati, tenang. Ketenangan inilah sahabat-sahabat yang nama bahagia. Bahagia ni yang dicari orang mana ketenang-tenang. Balik nanti buka tudung ke semua, buka baju, makan, tenang. Sebab kita memenuhi tuntutan tadi. Bila kita dapat menunaikan yang wajib, kita ada kekuatan. Bila kekuatan datang ketenangan itu nama dia bahagia. Bila kita dapat tunai yang wajib ni, kita tidak ada kekuatan, kita lemah. Confirm saya tanya tuan-tuan, balik ni tiba Isya tak semayang. Sedar-sedar pukul 2 pagi tak semayang Isya lagi. Ada kekuatan tak? Nak terus tidur ni ada tak? Nak tidur tak boleh. Sebab semayang tak buat lagi. Nak bagus semayang musim hujan, Allah dah sujud tunggu. Tak ada kekuatan. Bila kita dapat yang nak sanakan wajib, makna waktu itu tuan kita ada kekuatan. Kekuatan itu nama bahagia. Sama di akhirat tuan. Bila kita dapat tunai balik menghadap, kita ada kekuatan. Sebab tu kita tak tahu. Keputusan tak tahu lagi tuan. Keputusan terjun dalam 4 kali 6 tu ataulah keputusan dia. Dua alam inilah penentu kita selamat pun tak selamat. Maka sebab tu jangan kita fikir bab yang kita baca kita anggap kecil. Yang kecil inilah yang besar sebenarnya. Yang kecil inilah yang besar. Sebab tu kita kena jaga tuan-tuan. Ikan tuan-tuan dalam sungai kalau menubur, ibu ikan mati dulu kan anak ikan mati dulu. Orang menubur ikan dalam sungai, Haji Ibrahim lepas kacau. Ikan ibu dia mati dulu kan anak-anak ikan mati dulu. Tuan-tuan perhati tengok. Mana mati dulu? Yang timbul dulu bapa ibu ikan besar kan anak-anak ikan dulu timbul. Anak-anak ikan dulu. Sebab kita ni trailer kita belakang banyak orang. Saya kata saya bukan tu tak saya ni. Kena ingat. Kita kena jaga khu abiskum wa ahlikum naran, pelihara diri kita. Masing-masing tempat kat jaga, masing-masing kita pakai diri kita. Ibda binafsi, tara pertama kali bermula dengan kita dulu. Apa benda sekalipun kita minta ibda bermula dengan binafsi diri kita dulu. Maka tiada ada pahala bagi engkau di sisi kami. Tak ada pahala. Apa yang kau buat dulu tak ada. Sebab kau buat dia nak bagi orang puji kau. Kau buat dulu nak bagi kata nak bagi orang sanjung kau. Hari ni Allah Ta'ala hari ni tidak ada pahala bagi kamu. Kalau kamu nak jerak pergilah cari orang yang kamu minta dia harap dia puji kamu dulu. Pergi. Waktu itu tuan-tuan agak macam mana dia kita. Kita 4 bulan dulu orang kata tak boleh keluar, nak keluar pakai sampai hari ni pakai lagi. Agak macam
Biasa duk keluar sana keluar, tiba-tiba terkungkung, kita tengok je mana. Tentu rasa macam mana? Terasa tak terasa? Terasa tak terasa? Raya biasa duk berjalan ngor sana, tiba tak boleh jalan raya. Duduk. Tentu rasa macam mana? Dia terasa hari tu ya, lepas tu tak ada lah biasa. Habis. Itulah perjalanan. Artinya kesimpulan, hidup kita ni perjalanan. Maka pengisiannya adalah kita kena isi yang sebaik mungkin untuk kita. Apa yang kita nak isi dalam hidup kita? Hari ni kita ni apa yang dah kita isikan supaya dia jadi bekalan kita nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan sedikit banyak yang sampai pada ni manfaat pada diri saya pertama, kepada sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Mudah-mudahan insya-Allah kita pastikan kita dapat hasanah di dunia, senang dunia. Pastikan kesenangan bukan takat dunia saja, pasti kesenangan ini boleh kita bawa balik sampai alam barzah dan balik akhirat juga. Di sanalah kesenangan yang hakiki, hidup yang hakiki yang sebenarnya. Dunia ad-dunya min al-akhirah. Dunia adalah peladangan akhirat kelak. Ini perjalanan kita. Maka kita teruskan perjalanan kita, pastikan hari yang datang ini kita dapat mengisi yang terbaik untuk kita. Wallahu alam. Yang baik dari Allah Taala, yang tak baik kelemahan sini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin fil awwal wal akhir tabarakun wasallam ajmain. Allahumma shrah bil Qur'ani nadin surah yasir umuna sallallahu amin walhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutakabbalan.